Syarat sah mengikut imam yang ketiga, makmum mengetahui akan pekerjaan imamnya. Makmum kena tahu imam buat apa. Sama ada ia nampak sendiri imam itu berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain, atau ia nampak sebahagian daripada saf-saf yang ada di hadapannya, atau mendengar suara imam atau suara muballigh. Ada huruf ba situ muballigh ni penyampai. Atau seumpamanya yang boleh ia mengikut bergerak sama. Asalnya muballigh ni kalau tak ada mic, imam tak ada mikrofon. Jadi zaman dulu tak ada mikrofon, ada muballigh. Ni ceritanya masjidnya luas lah, besar. Dan jemaahnya bukan sekadar masjidnya besar, jemaahnya pun ramai. Kalau masjid besar satu saf tak payahlah muballigh kan. Jadi ini ceritanya masjid besar dan ramai masjid. Katalah sampai saf yang ke-10 dah tak dengar dah suara imam, tak ada mikrofon. Maka daripada yang ke-9 tadi, yang last tu lah muballigh itu menyampaikan suara. Jadi imam Allahu Akbar takbiratul ihram, maka muballigh pun yang saf yang ke-9 tadi, 10 dah tak dengar. Jadi yang ke-9 tu, saf yang ke-9, satu muballigh kena ada untuk menyampaikan suara imam tadi. Dia pun Allahu Akbar, kan? Kemudian rukuk, imam Allahu Akbar, muballigh pun Allahu Akbar. Kemudian imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, muballigh cakap apa? Allah Rabbana wa lakal hamd dekat Mekah. Tentang Mekah betul je lah semua. Asalnya dalam kitab, kalau imam Allahu Akbar, muballigh tu makmum, dia pun Allahu Akbar, tapi dia ada pangkat muballigh, menyampaikan suara. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah, samalah sami Allahu liman hamidah. Sambung imam dia cakap buat apa? Awak punya sami Allah mana? Awak ni makmum. Kalau awak imam pun sendiri pun sami Allah liman hamidah, tiba-tiba Rabbana lakal hamd. Ya tak? Jadi tak ada istilah menyambung apa yang dibaca oleh imam. Imam baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd pun dia baca. Kenapa yang awak ni tak pasal-pasal Rabbana lakal hamd? Sami Allah ni mana? Tapi masalahnya dah banyak berlaku. Ustaz seorang dia macam ni. Macam mana dalam kitab macam tu? Nak ikut kitab pun nak ikut orang. Nak ikut orang memang apa nama ni, betul salah tu dah tak kira. Tapi batal sebenarnya? Taklah batal. Lagipun bacaan i'tidal tu sunat. Yang rukun i'tidalnya, perbuatannya tu nasib baik Allah Ta'ala jadikan macam tu. Kalau tidak tak sah, ramai muballigh ni. Kemudian yang kedua, imam dah ada mic dah, nak buat apa muballigh tu lagi? Asal muballigh tu function dia tu, fungsi dia tu menyampaikan suara. Imam tak ada mic. Kalau mic rosak ke apa kan, itulah tujuan muballigh. Tapi kalau dah softnya satu aja, tak payahkan sampai 10 soft. Satu soft memang dengar lah. Kemudian satu lagi, imam pula dah pakai mikrofon. Bukan kata 10 soft, 10 buah rumah ke sana, ke kanan, kiri, atas, bawah, semua boleh dengar. Ya tak? Jadi tak ada keperluan untuk muballigh ni. Kalau buat juga harap-harap tak batal lah sembahyang. Pasal apa? Tak ada fungsi awak kuatkan suara. Bos seronok sikit Ustaz, imam ada macam kata berbalas-balas pantun. Ingat pantun dengan apa balas-balas, kan? Ada setengah-setengah masjid semua ada buat tentu imam dah ada mic. Muballigh juga kan, terutama kalau apa namanya kita biasa nampak Mekah lah. Cuma tentang sah atau tidak sembahyangnya tu saya tak pasti. Sebab kalau dia makmum dan dia tak ada fungsi sebagai muballigh, tak perlu baca kuat. Ada tidak pun mengganggu orang je lah. Mungkin tak batal lah sembahyang.
Dari segi Rabbana lakal hamd dia tak sebut sami Allah, itu cuma kurang pahala lah. Sebab iktidalnya tu perbuatannya tu, bacaan iktidal tu sunat. Baik, itu asal muballigh. Atau seumpamanya, dengan suara muballigh, atau seumpamanya yang boleh yang mengikut bergerak sama. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, berhimpun atau berkumpul imam dengan makmum di satu tempat. Baik, yang tadi itu satu tambah lagi, maknanya makmum tak boleh main agak-agak. Tak boleh main agak-agak. Kena confirm betul dengan suara imam atau nampak atau soft-soft di hadapannya. Baik. Yang keempat, berhimpun atau berkumpul imam dengan makmum di suatu tempat. Dalam hal ini ada 4 masalah. Baik, tengok ada 4 masalahnya. Makmum dan imam dalam masjid, itu masalah yang pertama. Nanti masalah seterusnya, kedua-duanya bukan dalam masjid. Dan yang ketiga, imam dalam masjid, makmum luar masjid, atau sebaliknya. Itu 4 lah. Sebaliknya, makmum dalam masjid, imam luar masjid. Baik, kemudian yang pertama, kedua-duanya di dalam masjid, imam dan makmum. Maka sahlah makmum mengikut imamnya sekalipun jauh antara keduanya dan diselang oleh binaan yang lain seperti telaga. Ini masjid betul besar betul, ada telaga dalam masjid, bukan luar masjid. Tak ambil semayang tu kan. Menaranya kat tengah-tengah masjid. Tanah lapang. Ini masjidnya tak ada bangunan ni. Dia mungkin pacak aja kan. Dan sebagainya. Maknanya sah selagi mana makmum tu dengar atau nampak gerakan imam. Sekiranya ada pintu selang antara keduanya dalam masjid itu, kiranya makmum hendak lalu, boleh ia pergi kepada imam sekalipun terpaksa kena berpaling dan membelakangkan kiblat, nescaya tiada mengapa. Dan sekalipun pintu itu dikunci dengan kunci besi selama tiada dipaku. Maka itu apa? Pintu itu kalau pintu maknanya ada pintu. Contoh pintu tu kan, makmum nak lalu, terpaksa kena berpaling dan belakangi kiblat, saya tidak mengapa. Dan sekalipun pintu itu dikunci dengan kunci besi selama tiada dipaku, tak ada masalah. Maka jika diselangi oleh tembok yang tak boleh lalu kepada imam, atau pagar besi, atau dipaku pintu-pintu yang tersebut itu, tiadalah sah mengikutnya. Tapi kalau dinding, dia tak ada pintu, contoh macam ni, tak ada pintu kan, sebelah tu ada ataupun pintunya dekat situ, dinding kat sini, jadi tak boleh nak lalu, melainkan kena pusing ke belakang, membelakangi kiblat. Maka tak kira tu tak sah dia sembahyang dekat sebelah sana, walaupun dia barisan dia tu belakang imam. Jadi kalau nak buat pintu masjid, buat pintu depan sekali. Lepas tu nak kunci ke, nak tutup ke, tak ada masalah. Yang penting ada pintu. Maknanya makmum yang kat luar pintu tu, kalau pintu dibuka, boleh masuk jumpa imam, tanpa membelakangi kiblat. Kalau pintu kat situ, dia terpaksa pusing untuk membelakangi kiblat, baru boleh jumpa imam. Kalau itu tak sah dia sembahyang dekat dinding yang tak ada pintu tu. Itu sebab tukang buat masjid pun nak kena tahu hukum juga. Jangan main cantik je. Yang cantik, yang bajet ke, yang apa ke, tak kira. Yang penting dari segi hukum makmum boleh sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat, mesti ada pintu. Pintu. Cermin ada tu kan boleh makmum naik cermin, tak kena. Sebab cermin bukan untuk masuk. Cermin bukan untuk masuk lah. Tak senonoh lah kan. Kena pintu juga Baik, azan dulu. Insya Allah disambung sikit.
Saya bacakan sedikit daripada kitab Sabilul Muhtadin Littafaquh fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Zarjani ke Mazhab Syafi'i. Ini antara kitab Melayu yang paling besar tuan-tuan. Besarnya saiznya tu A4 je, cuma dari segi penerangannya tu setakat ni dalam Mazhab Syafi'i tulisan Jawi bahasa Melayu Sabilul Muhtadin yang paling besar. Ada 2 juzuk. Juzuk yang kedua muka surat 31, syarat sah ikut makmum akan imamnya. Yang ketiga, hendaklah berhimpun imam dengan makmum pada suatu tempat. Maka bagi perhimpunan imam dan makmum itu 4 hal. Maka hal yang pertama, bahawa ada keduanya di dalam masjid. Dan hal yang kedua, bahawa ada keduanya pada lain masjid, seperti fudah, menara, tak ingat, atau binaan bangunan. Dan hal yang ketiga dan yang keempat, bahawa ada salah seorang daripada keduanya dalam masjid dan yang seorang di luar masjid. Maka jika ada imam dan makmum itu dalam satu masjid, sahlah ikutnya akan imam. Dan jika jauh musafah antara keduanya, lagi mendindingi antara keduanya beberapa bina, seperti binaan telaga. Dan satah ni dataran tinggi masjid, dan menara sekalipun. Tetapi dengan syarat, jika ada bagi sekalian bina itu pintu yang terus ia ke masjid atau kepada satahnya, dataran tinggi. Dan jika ada ia bersanduk berkunci sekalipun, sekiranya dapat lalu makmum kepada imamnya. Adapun jika ada bina yang antara imam dan makmum itu tiada terus pintunya, seperti adalah ia dipaku atau ada satah. Satah ni apa tadi? Dataran tinggi yang antara keduanya itu tiada baginya tangga tempat naik, maka tiada sah ikut makmum itu akan dia. Dan jikalau mengantarai antara imam dan makmum yang di dalam masjid itu sungai atau jalan raya yang terdahulu wujudnya daripada wujud masjid, maka tiadalah ada ia seperti masjid yang satu, hanya adalah ia seperti masjid dan yang lain daripada masjid. Lagi akan datang kenyataannya dalam hal yang ketiga. Dan yang keempat, maka diketahui daripada demikian itu bahawasanya jika ada binaan yang antara imam dan makmum itu syabak grill, maka iaitu memberi mudarat ia, iaitu tiada sah ikut makmum itu akan dia. Inilah yang diiktimadkan, berpegangi Syekhul Islam di dalam Fathul Wahhab dan Syekh Khatib Asy-Syarbaini di dalam Mughni, dan Syekh Ibnu Hajar dalam Fathul Jawad dan Syarah Mubbah, dan Syekh Ramli dalam Nihayah. Kitab Melayu tuan-tuan, tapi ambilan seperti kita Arab semua tu. Bersalahan tak sama bagi Asnawi, katanya bahawasanya syabak grill yang antara imam dan makmum pada jidar masjid itu tiada memberi mudarat ia, yang sah ikut makmum yang berdiri di belakang syabak pada jidar dinding masjid akan imam yang dalam masjid. Kerana Asnawi tiada mensyaratkan ia pada binaan yang di dalam masjid itu bahawa baginya pintu terus, tetapi kalam Asnawi itu ditolakkan oleh jemaah daripada fuqaha, dan bahawasanya syarat bina yang di dalam masjid itu bahawa ada baginya pintu yang terus. Maka ghayah itu kesudah-sudahan. Jidar masjid itu, dinding masjid itu, bahawa adalah ia seperti binaan dalam masjid. Tiada, maka yang sawab, yang benar bahawasanya tak dapat tiada, ini mesti daripadanya pintu atau khufah, iaitu lubang yang dapat dijalani daripadanya kepada imam dengan tiada azwar, dan inataf, yang ini dengan tiada berpaling membelakangi kiblat. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Maknanya kalau lalu kena berpaling tak sah. Itu maknanya. Itu uraian itu tadi. Maknanya kalau pintunya dekat belakang, makmumnya dekat sini. Sini tak ada pintu, dinding sahaja. Jadi makmum yang kat sana tak boleh jumpa imam, melainkan kena masuk pintu sana, kena membelakangi kiblat, baru boleh jumpa imam. Tak kala tu tak sah makmum yang sana berjemaah. Sembahyang sendiri boleh, sembahyang berjemaah tak boleh, tak sah.
Itu dinding. Satu lagi tentang tangga. Kalau masjid yang 2 tingkat atau lebih, tangga pun sama, kena makmum tu boleh sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Kalau macam tu, tangga kena dekat depan, samalah saf pertama makmum tu. Saf pertama, imam pun boleh, saf imam, tangga pun boleh, depan imam tak boleh. Sebab dia kalau turun tangga kena membelakangi kiblat. Dan tangga tu pula kena satu hala lah, tak boleh tangga pusing. Itu dah berapa kali membelakangi kiblat. Dan satu lagi, tak boleh tangga tu ngadap belakang. Itu dia tingkat bawah, nak jumpa imam kena membelakangi kiblat juga. Kalau tangga dia boleh belakang ke depan boleh. Tangga tu kan dia turun, dia tak perlu membelakangi kiblat. Tapi syaratnya dia kena sembahyang daripada start tangga tu, tak boleh depan tangga. Pasal apa depan tangga? Walaupun bawah tu imam, dia kat sini sebaris dengan saf pertama yang kat bawah, tapi dia nak turun kena membelakangi kiblat juga. Pendek kata, nak buat tangga tepilah, terus kepada imam. Susah lah Ustaz. Kitab suruh macam tu. Kalau nak ikut, dia ikut, alhamdulillah. Kalau tak nak, dia kira tak ikut kitab lah. Hukum tu dapat dari mana? Yes, kontraktor lah. Tak apalah, yang penting boleh turun. Hukum kontraktor yang penting boleh turun. Itu aja. Kita orang Islam kalau nak ikut hukum betul, tengok kitab. Baik. Sebaik sini tak ada tangga. Kalau ada tangga, susah juga saya nak menerangkan ni. Bukan susah, boleh tu boleh cakap. Seram jugalah. Ustaz minta maaf, yang depan saya datang saya. Ustaz ni susah tu itu. Tak boleh ini, tak boleh. Yalah. Macam-macam. Yang ada apa nama, masjid yang dekat-dekat sini lah. Ada masjid yang dekat-dekat sini. Macam tak ada masjid lain je, satu masjid. Satu kali saya ceramah, kuliah, terpaksa lah cakap benda dah hukum kan. Belangkas hukumnya haram, boleh dimakan. Telurnya tu boleh dengan syarat tak mudarat. Telurnya boleh dengan syarat tak mudarat. Kalau mudarat pun tak boleh juga. Apatah lagi kalau belangkasnya. Betulan ada pula restoran belangkas dekat masjid tersebut. Tak tahulah pengusaha restoran ke pakat dengan mengurusi ke apa, tak tahulah. Tak lama lepas tu, tak maaf Ustaz, masalah sikit lah, tak tahu masalah apa lah kan. Terus tak datang lah, tak dibenarkan datang. Pun ada sebab lain pun ada juga. Kemungkinan lah kan, banyak juga lah kemungkinan. Satu lagi tu, ada satu kali kuliah subuh, saya kuliah subuh kata silap saya kat situ masjid tu. Ada satu kali saya terangkan masa tu, kalau tak silap, bab tauhid tentang ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, ayat samar-samar. Contoh, kalau saya tak ingat ayat apa, tapi banyak ayat mutasyabihat. Salah satunya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman di atas arasy duduk bersemayam. Jadi dalam kitab-kitab tafsir, kalau dari segi makna, Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman duduk di atas arasy. Dalam kitab-kitab tafsir, duduk istawa tu bukan dimaknakan duduk, ditakwil, dipindah makna kepada yang lebih sesuai berdasarkan ayat Quran yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan sesuatu pun yang lain. Kalau duduk itu dah mesti ada punggung. Mana ada duduk tak pakai punggung? Kalau saya buat macam ni, saya tengah duduk ni, Ustaz demam ke apa? Ustaz kan berdiri. Saya tengah duduk saya menggunakan tangan contohnya. Saya tengah duduk. Ustaz ni dah kenapa Ustaz ni kan? Mana boleh? Mesti dengan punggung. Dan kemudian bila macam tu, maknanya takkan Allah Ta'ala tu ada punggung. Jadi tak sesuai dekat situ. Ayat Quran ditafsir oleh ayat Quran yang lain. Jadi ayat Quran yang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ditafsirkan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi istawa dekat situ tak sesuai makna duduk, yang sesuai menguasai arasy. Jadi takwil. Ada satu orang bercara
Pensyarah universiti kat sini, kat sini, adalah. Tapi universiti kat sini macam tak banyak juga, macam satu je. Dia hint dia tu macam dah dekat sangat. Jadi pensyarah ni kata, tak boleh macam tu, tak boleh tu. Tak boleh ni bukan Ustaz Aidil yang tafsirkan. Yang tafsirkan ni Imam Jalalain, Ibnu Kathir, Syekh Nawawi, mereka ni ulama-ulama tafsir, yang layak menafsirkan Al-Quran, dan mereka menyebut ayat tersebut ditakwilkan, wajib ditakwilkan. Bukan Ustaz Aidil yang mentakwilkan. Bila macam tu dia kalah hujah lah. Bila kalah hujah, gunakan puasa lah. Itu pun mungkin juga salah satu sebab tu kan. Baik, ceritanya apa ni tadi, dah masuk balik. Panjang sangat dia punya belok, jauh sangat. Ikut kitab. Jadi nak ikut kitab ataupun nak ikut suka hati. Nak tepuk dada tanya kitab ke, nak tepuk dada tanya selera. Tanya selera memang bedal semualah. Baik. Itu cara pembinaan masjid pun ada hukumnya sebenarnya, cara yang betul. Baik. Kedua-duanya bukan dalam masjid. Kita masuk pada bab kedua-duanya bukan dalam masjid. Kedua-duanya bukan dalam masjid seperti di padang atau dalam bangunan lain yang besar. Maka syaratnya bahawa jangan ada jarak antara keduanya lebih dari 300 hasta. Hasta hujung jari sampai bahu kan, hasta. Atau antara tiap-tiap dua saf, atau antara dia yang mengikut dengan dua orang makmum yang berdiri di belakang atau di kiri kanan imam. Itu kalau dia berdua saja dengan imam 300 hasta. Atau kalau ada makmum lain dengan makmum tu, ataupun dua saf, antara dua saf tu 300 hasta jarak dia. Dan jangan ada di antara kedua-duanya dinding, tetapi sekiranya pada dinding itu ada pintu terbuka dan ada orang yang sembahyang dekat pintu itu yang boleh diikutnya, sahlah ia berimamkan imam yang di dalam dinding itu. Demikian juga jika ada orang yang sembahyang di sebelah orang yang sembahyang dekat pintu itu, atau di belakangnya sekalipun ada diselang oleh jalan raya yang dilalui oleh orang ramai, atau diselangi oleh sungai yang terpaksa direnang jika hendak pergi mendapatkan imam. Itu kalau di luar masjid, seorang dalam, seorang luar. Kedua-duanya bukan dalam masjid, minta maaf, kedua-duanya bukan dalam masjid. Tapi syaratlah kena tahu pergerakan imam dan ataupun nampak. Kalau tak pun tak boleh juga. Jarak tapi dengar, contohnya imam pakai mic boleh. Dia tak menafikan syarat yang mula-mula tadi tu. Baik. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Makmum dalam masjid dan imam di luar masjid, kedua-dua masalah ini hukumnya sama, iaitu jaraknya jangan lebih daripada 300 hasta dari tepi dinding masjid atau dari orang yang ada bersembahyang di luar masjid itu. Dan lagi jangan ada dinding antara keduanya. Tapi jika ada pintu pada dinding itu, hukumnya sama macam masalah bar tadi. Baik, cukuplah kata tuan tentang kedudukan imam dan makmum tadi. Kalau andai kata berlaku lah, semak balik lah kalau lupa. Biasanya dalam masjid. Kalau yang luar masjid ni yang jadi masalah sikit kan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat kepada saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.